Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Apa kabar para pendengar Malam Mistik? Semoga anda semua dalam keadaan sihat dan sejahtera, dan semoga hidup anda diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah daripada nukilan Umi Aira Aqila. Kisah yang bertajuk Sayur Keladi Masak Lemak. Ini bukan cerita tentang masakan ya. Okey, kalau nak tahu betul-betul, marilah sama-sama kita menghayati kisah ini. Zarul mengelap peluh yang memercik di dahinya, menggunakan tuala good morning yang terlilit di lehernya. Dia merenung batas-batas kecil yang sudah dicangkulnya tadi. Puas hatinya kerana kerjanya sudah selesai. Esok pagi, dia akan mencabut benih terung dan sawi dan akan dipindahkan ke batas ini. Tidak sabar rasanya menunggu sayur-sayurnya membuahkan hasil. Di sebelah sana, kelihatan sayur-sayur bayam, kangkung dan bendi hidup subur yang menunggu hari saja untuk dipetik. Kacang panjang juga kelihatan berbuah lebat berjuntaian mencecah tanah. Zarul yang masih bujang dan sudah berumur lewat 30-an itu mencongak-congak dalam hati berapa hasil yang akan diterimanya selepas menjual sayur-sayuran itu. Dia tersenyum sendiri sambil duduk di atas tunggul kayu. Kebun Zarul terletak di atas bukit. Rumah-rumah penduduk yang berwarna-warni kelihatan cantik dilihat dari atas. Kadang-kadang, Zarul akan duduk di atas tunggul kayu itu selepas kerjanya selesai. Dia akan leka di situ, menikmati pemandangan kampung yang begitu indah. Tiba-tiba, hidung Zarul kembang kempis apabila bau ikan masin bakar menusuk ke rongga hidungnya. Sedapnya bau ni. Dia juga terhidu bau sayur keladi masak lemak kegemarannya. Mata Zarul segera menghala ke arah rumahnya yang berada di bawah. Rumahnya yang paling dekat dengan kebun. Kelibat seorang wanita bertudung selempang kelihatan berjalan menuju ke arah bilik air yang terletak di luar rumah. Mak balik? Spontan perkataan itu keluar dari mulut Zarul. Dia segera mengerling jam yang melingkari tangan kirinya. Sudah jam 6 petang rupanya. Bila dilihat suasana alam yang masih terang, seperti baru jam 4 petang saja. Mak balik senyap-senyap pula kali ni. Selalunya orang tua tu akan menghubunginya melalui telefon bimbit apabila dia balik menjenguknya. Sebenarnya, Zarul cuma tinggal seorang diri di rumah kerana adik-adik perempuannya sudah berkahwin dan mengikut suami masing-masing. Ayahnya pula sudah lama meninggal dunia dan ibunya berkahwin lain beberapa tahun selepas itu dan tinggal bersama suaminya. Zarul pula sehingga sekarang belum berkahwin. Bukan dia tidak mau kahwin, tapi hatinya belum terbuka untuk menyunting mana-mana gadis yang menambat hatinya. Zarul tergesa-gesa turun. Dia singgah memetik beberapa biji lada padi dan limau kasturi yang ditanamnya itu.
dia akan membuat air asam. Tentu makannya bertambah-tambah nanti. Ikan masin bakar dicicah air asam dan sayur keladi masak lemak. Sudah cukup membuatnya kecur air liur ketika itu juga. "Mak! Oh, Mak!" Zarul melaung memanggil maknya di dalam rumah. Namun maknya tidak kelihatan di mana-mana. Zarul tersenyum apabila mendengar bunyi air dari tempayan dicedok dan mencecah lantai. Mak masih berada di bilik air rupanya. Zarul masuk ke dalam biliknya dan keluar semula dengan tidak memakai baju. Dia hanya bertuala. Selepas maknya selesai, dia pula akan mandi dan mereka akan makan bersama-sama nanti. Sementara menunggu maknya mandi, Zarul membuka aplikasi WhatsApp-nya. Manalah tahu ada mesej penting dari saudara mara atau kawan-kawan. 1 minit, 2 minit, 3 minit. Sehinggalah hampir menginjak ke pukul 8 malam. Kelibat mak masih belum kelihatan. Zarul mula resah. Mungkinkah sesuatu terjadi pada maknya di dalam bilik air? Maklumlah, maknya sudah tua, dah tak kuat lagi. Zarul terus keluar dan menuju ke arah bilik air. Sampai di muka pintu, dia bingung sendiri apabila melihat bilik air itu gelap gelita dan lantainya kering saja. Tiada tanda-tanda ada orang menggunakannya. Lantas, Zarul masuk semula ke dalam rumah. Tempat yang ditujunya adalah dapur. Dia mengangkat tudung saji di atas meja. Hanya sebiji cawan yang masih berbaki air Milo dan piring berisi sedikit nasi goreng, baki makan tengah harinya tadi. Tidak ada ikan masin bakar dan sayur keladi masak lemak kegemarannya. Allah. Zarul meraup mukanya. Dia terhenyak di atas kerusi. Dadanya sakit, seperti ditusuk pelati. Air mata lelakinya mencurah-curah keluar, membasahi pipinya. Kedengaran esakannya. Dan bahunya mula terhingut-hingut menahan tangis. Baru Zarul teringat, maknya sudah setahun pergi menghadap ilahi. Selama setahun itulah dia sentiasa merindukan maknya. Dia sentiasa ternanti-nantikan kehadiran maknya menjenguk dia di rumah tu. Rindu air tangan maknya, terutama sekali sayur keladi masak lemak. Rindu pada usikan maknya dan segala-galanya. Tiba-tiba Zarul teringat kelibat perempuan yang menyerupai maknya menuju ke bilik air petang tadi. Tidak mungkin maknya telah menjadi hantu pula. Serta-merta bulu roma Zarul merinding. Tengkuknya terasa seperti dihembus sesuatu yang dingin. Jelas di matanya, bulu tangannya ikut sama berdiri. "Siapa kau? Jangan ganggu hidup aku. Aku tak pernah ganggu kau. Mak aku sudah tenang di sana. Kau pula, jangan hendak menyerupai dia," kata Zarul dengan suara lantang. Matanya melilau memandang sekitar dalam rumahnya. Mujurlah, tiada apa-apa yang pelik berlaku. Walaupun dalam keadaan bersedih
dan sesekali meremang bulu tengkuk. Zarul kuatkan hati menuju ke bilik air. Dia perlu membersihkan diri dan mengerjakan solat fardu. Dia mahu sedekahkan doa buat arwah ibu tersayang, juga pada arwah ayahnya. Semoga roh ibu dan ayah Zarul ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian. Terima kasih, Brother Fai. Peace, no war.